oil pada masa ini. Alright, jadi itulah keempat-empat pasaran yang akan saya sentiasa lihat pada setiap minggu. Cuma sedikit tambahan yang saya nak share pada masa ini ialah berkenaan dengan banking crisis ni yang mana sebenarnya banking crisis ini sedang menyebabkan satu situasi yang kita panggil credit crunch. Credit crunch ni maksudnya pasaran hutang lah. Pasaran hutang, pasaran kredit yang agak terganggu dengan teruk pada masa ini. Yang pertamanya ialah disebabkan dengan bank run. Bank run yang berlaku especially-nya dalam bank-bank yang lebih kecil, dalam regional bank macam kita dekat sini bank-bank koperasi, bank-bank negeri di US dipanggil sebagai regional bank. Jadi kebanyakan daripada duit deposit ni kebanyakannya dikeluarkan oleh pendeposit dan mereka membuat pembelian dalam gold yang pertama, dan yang keduanya membuat pembelian dalam US Treasury Bond. Okey, jadi sebab itu kita dapat melihat berlaku peningkatan dalam gold dan berlaku peningkatan dalam pasaran bond pada masa ini. Alright. Jadi apabila duit-duit ini dia move daripada bank pergi kepada gold ataupun pergi kepada treasury, bank menghadapi masalah. Sebab pertamanya dia orang dah tak ada duit. Duit yang ada sangat-sangat kurang. Jadi apabila duit bank ni sangat-sangat kurang, dia akan mengetatkan, dia akan buat tightening untuk pinjaman baru. Alright, jadi apabila pinjaman baru tak diberi untuk pembelian rumah, pinjaman baru tak diberi untuk pembelian kereta, pinjaman personal loan semua tak diberi, kerana apa? Bank tak ada duit. Bukan dia tak nak bagi, tapi sebab satu dia tak ada duit. Okey, sebab bank run yang berlaku. Jadi ini menyebabkan access to credit menjadi problem pada masa ini. Jadi apabila access to credit problem, jadi again dalam industri macam perumahan, industri otomotif akan menghadapi masalah lah, sebab mereka tak dapat jual apabila pengguna tak dapat buat pinjaman. Jadi ini seterusnya akan menyebabkan GDP menurun dan seterusnya akan menyebabkan recession berlaku. Dan kalau recession berlaku di US, bukan sahaja di US yang akan jadi recession, the whole world akan jadi recession kerana US ialah ekonomi yang terbesar. Berapa banyak produk kita perlu ekspor kepada US. Jadi kalau demand untuk US, demand untuk chip kurang, demand untuk furniture kurang, demand untuk makanan kurang, kita tak dapat ekspor. Jadi recession yang berlaku di US akan diekspor juga kepada negara-negara lain. Sebab US adalah ekonomi terbesar di dunia. Alright. Jadi inilah bagaimana credit crunch yang berlaku di US boleh menyebabkan keruntuhan ekonomi US dan seterusnya menyebabkan keruntuhan ekonomi global. Sebab apabila US berlaku recession, China yang pengeksport utama barangan terhadap kepada US pun menghadapi masalah. Kita juga ekspor banyak barang kita kepada China. Jadi kalau China pun tak import daripada kita sebab dia tak boleh ekspor ke US, the whole system, the whole economic, global economic akan jatuh. Akan menghadapi global recession. Jadi disebabkan dengan faktor banking inilah, disebabkan dengan faktor credit crunch inilah bahawa suka tak suka kalau sebelum ini mungkin kita hanya boleh jadi recession. Boleh jadi recession pada tahun 2023 ini, pertengahan ataupun pada penghujung tahun 2023. Tetapi dengan krisis banking yang berlaku ini, saya tak nampak dia sebagai mungkin boleh jadi recession. Saya nampak dia memang akan jadi recession. Saya nampak boleh katakan 95% kita akan memasuki recession disebabkan dengan banking crisis dan credit crunch yang sedang berlaku di US dan juga berlaku di Europe pada masa ini, yang mana kita dapat melihat bank di Switzerland dah mula masalah, kemudian bank di Jerman
pun sudah mula menghadapi masalah. Deutsche Bank, kemudian sebelum ini Credit Suisse, semua dah masalah. Jadi ini bukan kata mungkin akan jadi recession, tapi saya melihat boleh kata 95% kita akan menghadapi recession pada tahun ini, mungkin pada penghujung kuarter 2 ataupun permulaan kuarter 3 pada tahun ini. Jadi itu yang berlaku. Jadi sebenarnya kalau saya boleh tambah juga dekat sini, situasi ini agak berbeza. Pada tahun 2008, recession yang kita panggil Global Financial Crisis, GFC 2008. Krisis pada 2008, ia bermula dengan subprime crisis. Krisis perumahan. Krisis perumahan. Rumah crash dulu. Bubble dalam housing crash dahulu menyebabkan bank collapse. Itu yang berlaku pada tahun 2008. Rumah crash, baru bank crash. Tetapi pada tahun ini, 2023, bank crash dulu. Rumah belum crash. Jadi ini berbeza sikit di antara recession yang boleh kita tengok di antara tahun 2008 dengan tahun 2023. Iaitu pada tahun 2008, again, bank crash dulu. Mungkin kita akan juga dapat melihat housing juga akan crash. Yang mana kalau housing crash, sebab housing property ialah market yang paling besar. Untuk US sahaja, market housing, market property ialah bernilai 70 trilion US dollar. Jadi kalau market yang sebesar ini, 70 trilion US dollar kalau crash, memang dia akan rosak. Semua industri semua akan rosak sebab housing dan development, property development ialah penyumbang GDP paling besar dalam dunia. Dari sudut furniture, dari sudut electrical appliances, dari sudut copper, dari sudut lumber, semuanya kebanyakannya ialah tertumpu kepada housing market. Kalau housing market collapse, meaning the whole economy collapse. Jadi itu yang belum berlaku, tetapi mungkin disebabkan dengan credit crunch yang berlaku, kita boleh menjangkakan juga housing akan start collapse mungkin dalam tahun ini. Jadi itulah yang mungkin saya boleh tambah kepada kawan-kawan, apa yang kita boleh nampak, apa yang sedang berlaku sekarang ini dan apa yang kita boleh jangkakan seterusnya berlaku daripada sini. Alright, so saya harap kawan-kawan jelas perbezaan di antara crash 2008 dan crash yang berlaku pada tahun 2023 yang mungkin akan berlaku dalam masa 2-3 bulan sahaja lagi. Alright. Jadi itu apa yang saya nak kongsikan pada minggu ini.